Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga pada pagi ini semua dalam keadaan sihat walafiat. Pada pagi ini kita sambung semula pembelajaran Jawi Pendidikan Islam tahun 6. Tapi sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita menadah tangan untuk membaca doa. Mudah-mudahan kelas kita lebih diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nadah tangan semua. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min ghadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita apa yang kita doa pada hari ini, Allah akan melapangkan dada kita dan memudahkan kita memahami setiap apa yang kita pelajari pada pagi ini. Murid-murid yang dirahmati Allah, hari ini kita nak teruskan pembelajaran Jawi kita yang bertemakan sains dan teknologi. Jadi kita akan gunakan modul buku yang kamu dapat ni, yang kamu dapat sebelum ni, yang biasa kamu dapat sebelum ni, yang kita guna pada minggu lepas pun kita dah guna buku ni. Minggu ni pun kita akan guna lagi. Jadi modul aktiviti mesra digital tahun 6 tulisan Jawi ya. Jadi Ustaz nak minta kamu semua buka muka surat 9. Unit 3. Hari ini kita nak belajar kita nak baca teks Jawi. Tajuk dia pembelajaran virtual. Muka surat 9. Okey. Muka surat 9. Ni dia tajuk dia. Ustaz kecil sikit kamu Ustaz. Ya, pembelajaran virtual. Okey. Jadi Ustaz semua dah buka dah buku muka surat 9 ni. Sebelum Ustaz mulakan bacaan, perkara pertama yang kita nak buat pada pagi ni ialah kita nak membaca teks pembelajaran virtual. Jadi kamu kena dengar pada pembacaan Ustaz ni, dan kalau boleh cuba ikut sambil dengar, sambil ikut apa yang Ustaz baca. Cuba dengar perlahan. Okey. Ustaz akan mula membaca teks ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi semua dah buka muka surat 9 ni. Jadi semua Ustaz akan mulakan bacaan. Baca ini ya. Kita nak baca tajuk yang ini. Yang Ustaz tajuk. Perenggan yang pertama dulu. Kita banyak perenggan dulu, tapi kita nak baca perenggan yang pertama dulu. Okey. Perenggan yang pertama ya. Okey. Tak mulakan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran virtual ialah salah satu sistem pendidikan jarak jauh yang bertujuan mengefektifkan metod pembelajaran dengan menggunakan internet. Jarak dan masa belajar tidak lagi menjadi masalah dalam proses pembelajaran dalam konsep pembelajaran virtual ini. Itu perenggan yang pertama. Ustaz baca teks perenggan yang pertama. Kalau Ustaz nak baca teks perenggan yang kedua. Dalam sistem pembelajaran melalui internet, isi pembelajaran disampaikan secara atas talian.
Dalam sistem pembelajaran ini, para pelajar berdiskusi, bertanya dan membuat latihan secara online. Semua proses pembelajaran dapat dilakukan tanpa kehadiran para pelajar di dalam ruang kelas tertentu. Tetapi mereka berinteraksi antara satu dengan yang lain untuk berbincang seperti yang berlaku di dalam kelas-kelas biasa. Okay, sekarang Ustaz baca perenggan yang terakhir. Dalam sistem pembelajaran virtual ini, para pelajar perlu menyediakan beberapa persediaan seperti komputer riba atau tablet yang mempunyai perisian yang khusus. Selain itu, mikrofon dan kamera juga diperlukan untuk memudahkan mereka untuk berkomunikasi. Okey, itu dia. Ustaz dah baca dah teks ni tentang unit yang ketiga ini yang bertajuk pembelajaran virtual. Pembelajaran virtual ini pembelajaran yang kita tengah melakukan sekarang ni lah. Pembelajaran jarak jauh, atau yang internet, ataupun dengan erti kata lain pembelajaran di dalam dari rumah. Macam kita buat sekarang ni pendidikan PDPR yang kita sepanjang kita berapa minggu ni kita menggunakan pembelajaran virtual ini. Yang di situ ada, kita tengok ada satu petak tu, kita tengok perkataan yang ada petak tu metod. Metod ni cara. Metod ni maksud dia cara pembelajaran yang memang 100% nya keutamaan pembelajaran jarak jauh. Dan alat utama ataupun perkara yang perlu dalam pembelajaran virtual ni, yang paling utama ialah menggunakan internet. Kalau tak ada internet, kita tidak boleh melakukan pembelajaran virtual ini. Dan juga selain itu juga, sistem pembelajaran secara internet ini juga kita tak perlu pergi ke sekolah atau berada di satu tempat ruang, atau kita berada dalam kelas-kelas yang kita tak perlu. Kita hanya perlu berada di depan komputer. Sebab itu di dalam di perenggan yang terakhir itu dia mengatakan bahawa kalau kita nak melaksanakan pembelajaran virtual ini, kita perlu membuat persiapan seperti komputer riba. Komputer riba ni maksudnya laptop lah, ataupun telefon bimbit, dia kata, ataupun tablet. Tablet ni, inilah komputer ni tu, tablet lah. Semua tahu tablet ni. Penggunaan yang terkini, ramai ada orang guna lah. Macam telefon lah, macam telefon ni besar kan, macam komputer besar yang sederhana tu. Tak adalah macam telefon bimbit, macam komputer riba, macam laptop. Komputer riba tu laptop. Tablet ni yang macam iPhone ke telefon semua tu. Dan mestilah kedua-dua tu mempunyai aplikasi ataupun perisian yang khusus untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh. Dan selain itu juga perlukan mikrofon dan juga kamera. Kalau tak ada kamera, kamu macam ni, macam kita belajar sekarang, kamu tak akan nampak muka ustaz kalau tak ada kamera. Kalau tak ada mikrofon, kamu tidak akan dengar suara ustaz. Jadi dua-dua dalam cara pendidikan pembelajaran secara virtual ini, kita memerlukan komputer, tablet, mikrofon, kamera. Sekarang ni banyak lagi peralatan canggih yang boleh digunakan untuk pembelajaran secara virtual ni. Dan cara kita berdiskusi ni maksudnya berbincang atau bertanya, semua di atas talian ataupun online, di atas talian ataupun online. Jadi maknanya, dengan kata lain, murid pembelajaran virtual ini, dengan kata lain, murid tidak perlu hadir ke sekolah ataupun ke dalam kelas-kelas yang tertentu. Okey, murid-murid, kita teruskan. Bila kita dah baca teks, kita akan aktiviti kita yang pertama ialah jawab soalan berikut berdasarkan petikan di muka surat 9 tadi. Maknanya sekarang ni buka muka surat 10, kita akan jawab soalan berdasarkan petikan yang kita baca tadi. Okey, cuba kita lihat pada petak warna biru tu. Petak warna biru tu maksudnya
soalan yang pertama. Soalan pertama. Jadi semua, kalau ada yang tak tahu nak ini, tolong saling catik kat atas tu. Macam kita belajar bahasa Arab, kita tak tahu maksud, kita tulis maksud dia dalam bahasa Melayu lah. Kalau ustaz tu dah terjemah. Ini kalau kita tak tahu nak sebut apakah kataan tu, Jawi tu, silakan pen. Bila ustaz baca, tulis dalam ejaan Rumi. Ada murid, kita kena faham pelajaran Jawi ini adalah pembelajaran hanya tukar tulisannya. Sama je macam kita belajar dalam bahasa Melayu. Cuma ini dalam ejaan Jawi ataupun dengan senang mudah lah huruf Al-Quran. Tapi dalam bahasa Melayu kita belajar dalam huruf Rumi, yang biasa digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggeris atau pembelajaran yang lain. Okey. Kita tengok pada soalan yang pertama, dia menyatakan soalan yang pertama berbunyi, apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran virtual? Kita ulang lagi sekali. Catat ya. Apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran virtual? Okey, kita kembali kepada petikan kita tadi. Kamu nampak tak yang ustaz gariskan yang warna biru? Sebab itulah kamu tengok macam-macam ustaz tanya, sebenarnya semuanya ada fungsi sebenarnya. Kamu tengok yang tengok pada ni dia jawapan dia. Selalunya dalam kita menjawab soalan berdasarkan petikannya, soalan yang pertama biasanya berada dalam petikan yang pertama dan perenggan yang pertama. Okey, tengok perenggan yang pertama. Ini perenggan yang pertama. Kita tengok kat situ. Ni tengok ni pembelajaran virtual. Nampak? Kata virtual tu adalah kata pinjaman bahasa Inggeris. Okey. Yang kamu tengok yang sudah bergaris dengan garisan berwarna biru, itulah jawapan bagi soalan yang pertama. Sebab itu ustaz gariskan dengan warna biru supaya kamu nampak di mana dia jawapannya. Jadi soalan yang pertama dia bertanyakan apakah maksud pembelajaran virtual. Jadi kamu kena ambil penuh. Jangan bila orang tanya apakah macam kita bercakap dengan bercakap sama kawan, bukan. Kamu makan apa ni? Makan nasi, tak boleh. Tetapi dalam kita nak berjawab secara intelektual ataupun secara akademiknya, bila dia tanya apakah maksud, macam soalan tadi tanya apakah maksud pembelajaran virtual, kamu kena ambil. Kalau kamu jawab, kamu kena jawab secara akademik. Maknanya kamu kena jawab macam ni. Apakah maksud pembelajaran virtual? Kamu jawab pembelajaran virtual ialah, kamu kena ambil perkataan pembelajaran virtual, masuk perkataan virtual bermaksud ataupun perkataan virtual ialah, kena macam tu. Kalau tak boleh, apakah pembelajaran virtual? Pembelajaran jarak jauh. Tak boleh jawab macam tu, kena jawab penuh, kena ambil balik. Pembelajaran virtual ialah salah satu sistem pendidikan jarak jauh yang bertujuan mengefektifkan metod pembelajaran dengan menggunakan internet penuh. Jangan jawab macam kita tanya, siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Zainal. Tak boleh macam tu. Kita kena tanya, siapa nama kamu? Nama saya ialah Zainal. Kena tanya penuh. Macam itu. Macam ni juga soalan yang kita dah jawab tadi. Ditanya apakah maksud pembelajaran virtual? Ustaz ulang lagi sekali. Pembelajaran virtual bermaksud salah satu sistem pendidikan jarak jauh yang bertujuan mengefektifkan metod pembelajaran dengan menggunakan internet. Kena jawab yang macam yang Ustaz ajar ni lah. Siapa yang akan nanti dia jawab bukan macam Ustaz ajar ni, maknanya dia memang tak baca, memang dia tak faham lah apa yang Ustaz ajar ni. Okey, itu soalan yang pertama. Nanti kamu kena cari jawapan-jawapan ni dalam buku tulis, ataupun kalau kamu ada buku ni, terus dia jawab dalam ni. Nanti snap gambar atau pada Ustaz. Okey, yang kedua, kita tengok soalan yang kedua, petak kuning tu.
petak yang berwarna kuning tu. Itu soalan nombor 2. Nyatakan keperluan utama dalam pembelajaran virtual. Itu nyatakan keperluan ni dalam kita nak melaksanakan, masuk soalan ni, dalam kita nak melaksanakan pembelajaran virtual, apa perlu ada, benda paling penting perlu ada. Itu maksud dia keperluan utama. Benda penting yang perlu ada dalam pembelajaran virtual. Kamu tengok, kita balik pada tab. Kamu tengok yang ada garisan warna kuning. Nampak ni garisan warna kuning? Tak tunjuk ni. Yang ni. Ada garisan warna kuning. Pendek je. Iaitu apa guna? Alif, ya, nun, tara, nun, ya, ta. Internet. Internet. Jawapan dia internet. Mudah. Keperluan utama ni. Tapi kita tak bolehlah tulis macam soalan tu tanya tadi. Nyatakan keperluan utama dalam pembelajaran virtual. Internet. Tak boleh jawab situ. Jadi kena jawab macam mana? Kita kena ambil balik keperluan, buang perkataan nyatakan yang mula tadi. Perkataan yang mula tu kita buang. Okey, kita buang yang ni kita buang. Kita ambil daripada sini. Sampai ini betul, kita sambung dengan ini. Keperluan utama dalam pembelajaran virtual ialah, baru kita sambung jawapan tadi. Internet. Itu baru betul ayat dia. Kamu kena jawab macam itu. Kamu tak boleh ambil ni. Nyatakan keperluan utama dalam pembelajaran virtual, kamu tulis internet. Kalau dia 2 markah, kamu tidak dapat 2 markah. Kamu akan dapat 1 markah je. Jawapan je betul, tetapi cara menjawab adalah salah. Patut kena jawab penuh. Keperluan kena ambil daripada sini. Sambung tu dengan perkataan internet tu. Itu cara yang betul menjawab soalan berdasarkan petikan. Okey, kita tengok pula pada soalan yang ketiga, warna hijau, petak yang warna hijau tu. Apakah peralatan yang perlu disediakan tak ulang semua dah. Apakah peralatan yang perlu disediakan oleh pelajar dalam pembelajaran virtual? Tadi kita dah baca dalam teks tu. Apa dia peralatan dia? Tengok garisan warna hijau tu. Apa dia? Sistem pembelajaran virtual ialah para pelajar perlu menyediakan beberapa persiapan seperti apa dia? Komputer riba atau tablet yang mempunyai perisian yang khusus. Dan juga selain itu mikrofon dan juga kamera. Sampai tu je. Tapi kamu tak lah. Kalau kamu tak tahu, kamu boleh ambil ayat tu. Kamu ambil balik daripada ni soalan tadi. Apakah peralatan, kamu boleh ambil daripada sini. Ayat daripada sini. Peralatan yang perlu disediakan oleh pelajar dalam pembelajaran virtual ialah baru masuk ayat yang baru, kembali kepada ayat yang garisan warna hijau ni. Baru ambil daripada sini. Tapi sebenarnya ini pun tak boleh tulis. Kamu buat je sini. Peralatan yang perlu kita sediakan dalam pembelajaran virtual ialah komputer riba atau tablet yang mempunyai perisian yang khusus, mikrofon dan kamera. Tanda koma, mikrofon dan kamera. Macam tu je cara jawab yang betul. Okey, kita tengok pada soalan yang nombor 4 pula. Jadi petak ungu tu. Nyatakan cara yang digunakan oleh para pelajar untuk berdiskusi antara sesama mereka. Berdiskusi ni maksudnya berbincang. Apakah cara yang digunakan oleh para pelajar untuk berbincang antara sesama mereka lah. Mana dengan kawan-kawan. Macam mana cara dia nak berdiskusi? Cara mereka berdiskusi ialah, cara berdiskusi, mana dia jawapan dia? Kita tengok pula garisan dia. Garisan yang warna ungu tu. Yang warna ungu itulah jawapan dia. Okey. Jadi macam mana cara kita nak jawab dia? Kita kena ambil daripada sini. Perkataan nyatakan ni padam.
Cara yang digunakan oleh para pelajar untuk berdiskusi sesama mereka ialah ambil mana? Ambil terus daripada ni. Ialah secara atas talian. Ialah secara atas talian. Itu je. Ataupun kau boleh ambil secara atas talian atau online. Ambil perkataan ni. Alif waw nun lam ya nun. Ustaz ulang ni. Ustaz ubah sikit. Atas talian, ambil yang ni ataupun yang ni online. Ni sebenarnya ada huruf alif ni. Di sini ada huruf alif ni. Di sini ada huruf alif. Okey. Nampak? Pendek je, tak panjang jawapan yang panjang. Yang panjang kita kena salin ni balik. Salin daripada sini. Jangan terus jawab je secara atas online, tak boleh. Kena ambil daripada ni. Cara yang digunakan oleh pelajar untuk berdiskusi dengan kawan-kawan mereka ialah secara atas online ataupun atas talian. Okey. Kita tengok soalan yang terakhir. Nombor 5, petak warna merah tu berdasarkan petikan. Petikan ni maknanya yang kita baca ni lah, teks yang kita baca tu. Senaraikan 6 perkataan serapan bahasa Inggeris. Dia nak 6 saja. Minggu lepas kita belajar apa? Petikan, kata serapan dan kata imbuhan, kata perkataan apitan. Ustaz dia minta 3 saja. Bukan, Ustaz minta 5, ada yang bagi lebih. Tak apalah, baguslah, itu kita buat petak IT. Soalan yang terakhir yang berdasarkan petikan, dia minta 3 je yang peralatan elektrik yang menggunakan tenaga solar. Dia tengok Ustaz bagi tulis dekat tu banyak jawapan, habis sampai 4-5 jawapan dia bagi. Itu salah. Tapi kalau sekarang ni kita kena jawab berdasarkan soalan. Kalau soalan tu minta 6, jawab 6 je, jangan lebih. Jangan lebih. Kata berdasarkan petikan senarai 6 perkataan serapan bahasa Inggeris. Adakah kita nak jawab macam kita jawab soalan-soalan sebelum ni? Tak perlu. Dia dah buat garisan ada 6 tu. Tengok ni. Allahu Akbar. Tengok ni, dia ada bunyi nombor 1, garisan 1, garisan nombor 2, garisan nombor 3, garisan nombor 4, garisan nombor 5, garisan nombor 6. Jadi tulis je perkataan-perkataan serapan bahasa Inggeris tu dekat situ. Ada tak jawapan dia? Mari kita tengok jawapan dia semua ni. Dekat situ Ustaz dah buat petak warna merah. Itulah kata pinjaman bahasa Inggeris. Sebenarnya banyak lagi. Perkataan virtual ni pun. Ni perkataan virtual ni pun kata pinjaman bahasa Inggeris. Virtual. Lagi apa lagi perkataan apa? Ustaz buat perkataan virtual ni. Ni virtual ni pun perkataan ni. Mengefektif ni pun perkataan dalam bahasa Inggeris. Banyak lagi. Kalau cari tu banyak lagi. Metodologi ni perkataan ni, metodologi ni perkataan bahasa Inggeris. Internet, sistem, online, komputer, tablet, komunikasi. Macam mana kita nak kenal? Nak kenalnya dia tak berubah pun dengan dalam bahasa Inggeris pun tak banyak perubahan. Internet, kita dalam bahasa Inggeris pun kita panggil internet je. Komunikasi dalam bahasa Inggeris communication. Nampak? Komputer dalam bahasa Melayu pun kita panggil komputer juga. Dalam bahasa Inggeris pun kita panggil komputer juga. Cuma mungkin ejaan dia berbeza. Kalau komputer dalam bahasa Melayu kita huruf K, tapi dalam bahasa Inggeris huruf C. Itu biasalah kan. Tapi sebutan dia tetap sama, tak banyak beza. Okey, itu jawapannya. Kamu hanya perlu pilih 6 saja, jangan lebih. Nanti kamu tengoklah sendiri. Okey. Kita terus kepada pembelajaran itu. Bina ayat menggunakan perkataan di bawah. Ni ayat yang perkataan di bawah ni, perkataan dia dah bagi. Saya nombor 1. Kita tengok perkataan nombor 1 tu.
Interaksi. Interaksi ni maksudnya bercakap. Saya berinteraksi dengan Ustaz Zainal. Saya telah bercakap dengan Ustaz Zainal. Interaksi di antara Ustaz Zainal dan para pelajar sangat baik. Maknanya percakapan di antara Ustaz Zainal dan muridnya sangat baik. Itu maksud dia. Interaksi itu maksud dia percakapan. Jadi kamu kena tulis lah. Interaksi apa? Macam mana buat ayat? Contoh ayat. Okey, kita buat satu contoh ayat. Contoh ayat. Okey, contoh ayat dia macam ni. Interaksi pembelajaran virtual ialah secara atas talian. Boleh buat ayat tu. Interaksi pembelajaran virtual, interaksi atau macam ni. Interaksi pelajar di dalam pembelajaran virtual ialah secara atas talian. Okey, itu dia cara perkataan yang pertama ni ya, perkataan ni. Silap pula. Perkataan ni. Interaksi. Okey, kita tengok perkataan yang kedua. Mana perkataan kedua yang ni? Nombor 2. Ni. Lama. Cuba nulis sekejap. Nulis sekejap. Ada sedikit. Okey. Ni ya, soalan nombor 2. Ni kita tengok ini. Pembelajaran virtual. Ada pembelajaran virtual. Boleh ambil ayat tadi. Pembelajaran virtual ialah pembelajaran yang menggunakan internet. Tak payah banyak-banyak. Buat ayat pendek-pendek je. Pembelajaran virtual ialah pembelajaran secara atas talian. Ataupun pembelajaran virtual ialah pembelajaran menggunakan internet. Pun boleh. Tapi lebih tepat, pembelajaran virtual ialah pembelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran atas talian. Dah siap satu ayat kedua. Okey, kita tengok ayat ini. Yang ketiga ni. Sistem pembelajaran. Ni, ayat yang ketiga ni Ini. Sistem pembelajaran. Apa yang kita boleh buat ayat dia? Sistem pembelajaran semasa COVID-19 adalah secara atas talian. Tu ayat. Noktah. Titik terus. Habis. Tetap macam-macam. Jangan pening kepala. Ataupun sistem pembelajaran atas talian dinamakan pembelajaran virtual. Banyak ayat kita boleh bina menggunakan perkataan sistem pembelajaran. Okey, kita tengok pelajaran perkataan seterusnya, berdiskusi. Ni ni perkataan ni. Berdiskusi. Berdiskusi ni maksudnya berbincang. Okey. Ali sedang berdiskusi dengan Muhammad secara atas talian. Ataupun Ali sedang berdiskusi dengan Ahmad dalam pembelajaran matematik. Boleh. Banyak kita ayat yang kita boleh gunakan dengan berdiskusi. Ahmad berdiskusi dengan Abu untuk memahami tajuk pembelajaran pada hari ini. Boleh juga. Banyak ayat. Terpulang kepada kamu nak buat macam mana ayat dia. Pilihlah ayat-ayat yang Ustaz bagi tu. Yang seterusnya, internet. Ni je. Nanti banyak-banyak ni kamu pening. Ini internet. Macam mana ayat kita dapat guna internet? Pembelajaran secara virtual memerlukan peralatan internet. Ataupun kita boleh ambil ayat tadi, ayat yang kita jawab soalan tadi. Keperluan utama dalam pembelajaran virtual ialah internet. Apa boleh ambil ayat tu, boleh ambil ayat soalan yang kita jawab tadi. Sebenarnya senang.
Senang je. Kita ni kadang-kadang pening kepala benda ni senang. Senang je Benda kita guna balik tadi. Keperluan utama dalam pembelajaran virtual ialah internet. Jadi ada perkataan internet je. Seterusnya, yang terakhir ialah komputer riba ataupun laptop. Komputer riba ni laptop lah. Dalam bahasa Melayu kita panggil komputer riba, tapi orang ramai mengenalinya sebagai laptop. Macam mana kita nak buat? Peralatan yang perlu disediakan oleh murid dalam pembelajaran virtual ialah komputer riba. Boleh juga. Salah satu peralatan penting dalam pembelajaran virtual ialah komputer riba. Boleh buat. Okey. Selesai. Semua ayat. Dan 6 ayat selesai. Kita tengok soalan terus. Kamu kena jauhikan perkataan yang bergaris. Ada 10 perkataan yang bergaris. Kita tengok perkataan yang pertama. Mana perkataan pertama? Yang ini. Apa tu? Teknologi hijau. Kamu kena jawablah teknologi hijau. Je teknologi. Di situ teknologi. Tek ada satu. Tek satu suku kata. No satu suku kata. Lo satu suku kata. G ada mana? Ada perkataan teknologi itu ada 4 suku kata. Tambah pula dengan hijau 4, 5, 6. Ada 6 suku kata untuk perkataan yang pertama. Kamu kan tulislah teknologi hijau nombor pertama. Tulis dalam kotak yang ni. Tayakaf tek nun waw lam waw gaya teknologi hijau. Macam ni hijau. Ya jim waw hijau. Jim waw. Jangan silap pula. Itu dia cara pekerjaan teknologi. Yang kedua, sumber asli. Ini yang kedua, sumber asli. Tukar warna lah. Warna merah je. Kamu tak nampak. Ni. Yang warna hijau dia tak bulat ni. Sumber asli. Macam ni je. Sumber ada 2 suku kata. Asli ada 1. Ada 2 suku kata je, jadi 4 suku kata. Sumber kita sim waw mim sumbaro, sumber. Asli alif sad lam ya, asli. Sumber asli. Tak pasti sad atau sin. Nanti ustaz check balik. Kamu kena cari jugalah. Ustaz check balik dalam ini. Tapi kalau ikut bahasa ni asli lah. Asli. Okey. Yang ketiga, perkataan yang ketiga apa dia? Selamat digunakan. Ini dia perkataan ketiga. Selamat digunakan. Macam mana kita nak eja? Okey, tengok ni. Nombor 3. Tulis selamat digunakan. Sim lam alif mim ta, selamat digunakan. Dal di je bukan letak dal tu, maknanya di. Guna. Ga wa gu nun alif na, guna. Kap nun kan, digunakan. Selamat digunakan. Senang ke susah? Senang. Kamu hanya perlu tahu suku kata. Kalau kamu tak tahu suku kata tu memang susah sikit lah. Tak tahu suku kata, tak tahu huruf. Kita kena tahu huruf sin. Kalau dalam jadi ejaan rumi apa? Dia beza dengan bahasa Melayu. Ejaan je. Okey. Okey, seterusnya. Kataan keempat. Tenaga solar. Ni tenaga disambung ni. Allah mak. Ngomong ke ustaz ni. Ni. Tenaga solar. Sikit kata apa? Tenaga solar. Macam mana je tenaga solar? Tenaga. Kalau huruf ta je. Macam tu juga. Huruf huruf sin je. Kalau apa lagi? Huruf ca je. Na. Nun a lip.
Tenaga. Ini hukum kaga. Maknanya kalau patutnya huruf ga alif kan. Patutnya dia macam ni, tenaga. Tapi dia dalam syarat jawi tak perlu huruf alif ni. Dia pakai kaedah hukum kaga. Bila huruf ga atau huruf kaf di akhir, kita tak perlu tulis huruf alif ni. Ini kaedah jawi, kaedah penulisan jawi. Tak payah huruf alif ni. Gitu. Tenaga. Tenaga apa? Solar. Sim waw solar lam ro. Kita dah belajar dalam minggu lepas. Kita belajar tenaga solar kan, tajuk pembelajaran kita pada minggu 11. Nanti kamu boleh buka dalam buku ini juga, ada jawapannya. Tenaga solar, macam mana ejen tenaga solar. Kalau tak tahu, tapi siapa yang tengok video ni dia akan tahulah sebab ustaz dah tulis. Kamu cuma sebetulnya kamu hanya salin je dalam buku ni. Sebab kita sekarang ni ustaz bantu kamu cara nak jawab yang ini. Ustaz tengah bantu kamu, itulah guna ustaz. Kalau ustaz tak bantu, siapa nak bantu? Ramai lagi cikgu lain yang boleh bantu. Tak kisahlah, jadi kamu dapat jawapan dia. Seterusnya, kelapa sawit ni. Kelapa sawit, macam mana je kelapa? Kelapa, 3 suku kata. Ke, huruf kap je. La, lam alif. Kelapa. Pa. Kelapa. Kelapa sawit. Tak apa, tak muat. Kelapa sawit. Kelapa. Okey, dalik. Kelapa. Berapa? Ni pun kaedahnya sama juga. Di ujung ni dia ada istilah tak perlu huruf alif. Kelapa sawit. Okey. Seterusnya, kelapa sawit. Ya ustaz, ni ustaz nak rujuk tengok dia ada tak huruf ni. Kelapa sawit. Ustaz pun perlukan rujukan juga. Kadang-kadang ustaz pun keliru juga. Kita ustaz mengajar sambil belajar. Mengajar sambil belajar. Okey, kelapa tidak, tak ada. Memang dia punya kaedah. Jadi eja kelapa sawit macam ustaz eja tadilah. Kelapa sawit. Waw ya ta. Dua rumah je. Tak. Sawit. Waw ya ta. Ni dia. Okey. Settle. Sekejap. Seterusnya tenaga angin ni. Tenaga angin. Jangan je tenaga angin. Balik. Tadi kan ada perkataan tenaga juga tadi. Jadi gunalah tenaga tu. Tenaga solar. Tenaga dah tahu dah. Ta, nun, alif, ga. Tadi kita dah eja. Kita eja lagi. Tenaga angin. Angin. 2 suku kata je. Alif, nga, ya, nun, ngin. Angin. Okey. Ni titik 3 huruf nga ada titik 3. Jangan buat titik 1. Titik 1 dia jadi huruf ghain. Okey, seterusnya. Kataan seterusnya. Tenaga angin. Alamak, nombor 7. Ni. Aplikasi produk. Aplikasi. Macam ni je aplikasi. Alif, up. Titik 3. Huruf P. Mesti huruf fa titik 3. Bukan titik 1. Kalau titik 1 dia jadi huruf F. Apa titik 3? Up tu huruf lam. Lam dengan huruf fa boleh sambung tak? Boleh. Ramai budak yang tak mau sambung. Dia tak sambung. Huruf fa dengan huruf ni. Ya, Ustaz tulis gini. Up. Tak tulis semula. Up. Titik 3. Li kasih. Li lam ya. Li. Up li. Kap alif. Sim ya. Aplikasi. Produk. Produk yang kita belajar pada ni. Macam mana ejaan produk? Macam mana ejaan? Okey, Ustaz macam ni.
aplikasi produk pro silap bukan Pawaro pro pa Parawa pro duk dal waw kaf produk itu aplikasi produk. Okey, produk okey, senang je. Nombor 8 sumber alam. Apa dia? Sumber ni nombor 8. Sumber. Tadi kita dah sumber kat atas tu. Asim wa mim bara. Sumber alam. Orang tak dalam syarat dia kata alam. Ain alif lam mim alam. Okey. Betul tak? Sumber alam. Okey. Seterusnya nombor 7 dah kita dah buat. Nombor 8 kita buat. Nombor 9 yang ini nombor 9. Silap. Bagi dah nampak sikit. Nombor 9 apa dia punya ni? Nombor 9 ada dua ni. Kesan negatif. Kesan, dua suku kata. Kalau tak kata, kalau se kata dia macam huruf je. Okey, huruf kaf. Maknanya huruf K sama juga dengan huruf kaf. Kesan, sin, nun, san. Kesan negatif. Mim, ya, ga, alif, negata, ya, fa, titik 1. Ingat kalau tak dekat tadi, huruf fa, huruf F, minti titik fa, titik 1. Bukan titik 3. Kalau titik 3, huruf P. Dia beza Itu dia. Yang terakhir ialah aktiviti manusia. Yang ni aktiviti manusia. Alif kaf taya V. Ni huruf V. Waw titik 1 maknanya huruf V. Sama juga dengan huruf V. Aktivi V ya taya. Taya. Aktiviti. Titik. Kena betul-betul titik. Tak garis je lah. Nampak kalau selalunya ada kalau tulis Jawi kita tengok garis. Itu maknanya titik 2. Aktiviti manusia. Mim alif hamzah nun sin ya, manusia. Okey, itu dia perkataan 10 perkataan, cara mengeja 10 perkataan dalam ejaan yang bergaris. Jadi kamu kena buat semua tugasan-tugasan ini dalam buku tulis Jawi. Buku tulis Jawi AG2, buku pendidikan Islam, buku tulis AG2 sama dengan juga dengan buku ulum. Jangan tapi kamu kena tulis tarikh hari ni. Tarikh hari ni hari Isnin. Berapa hari bulan? Isnin, hari ni Isnin 29 kita Ustaz. 29 hari bulan. Ya, Ustaz tengok dekat tarikh dekat handset Ustaz ni. Tak nampak. 29. 27, 28, 29. Betul lah. Ini 29 hari bulan 2 2021. Lepas tu tak sebut dia mula-mula tadi. Tapi tak apa. Jangan lupa tulis tarikh hari ni. Dalam buku tulis tu tulis tarikh, tulis subjek Jawi dalam buku AJ2 tu, mana Ustaz tahu itu pelajaran Jawi. Ni tugas untuk belajar Jawi. Berapa hari bulan ni? 29 hari ini 20. Ini 1 hari bulan je. Bulan 2 ada sampai 28 je. 28 hari bulan dia tak sampai 29. Minta maaf. Ustaz pun tersilap, terlepas pandang. Hari ini ialah 1 Mac, bermulanya kelas secara bersemuka bagi pelajar tahun 1 dan tahun 2. Okey, setakat itu saja pembelajaran Jawi kita pada minggu ini. Selamat menjalankan aktiviti, menjalankan tugasan yang diberikan oleh Ustaz. Ada 3. Pertama, jawab berdasarkan teks. Kalau ada dalam buku ni, salin je dalam buku ni. Yang kedua, bina ayat. Dan yang ketiga,
jauhikan perkataan yang bergaris. Seperti dalam dalam yang ustaz dari dalam video yang ustaz paparkan sekarang ni. Jauhikan perkataan yang bergaris. Ustaz dah tulis. Semua jawapan kita dah bincangkan, cuma kamu salin saja. Kalau itu pun tak boleh, ustaz pun tak tahu macam mana nak ajar kamu bagi faham. Okey, mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan diredai Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.